أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين، علمنا تعويل ودنا الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati, lagi kasih para imam, para bilal, tuan pengurusi, timbalan pengurusi AJK Surau, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan keizinan dan juga memberikan sifat rasa kehendak, rasa kemahuan untuk sama-sama kita melangkah ke rumah Allah ini, untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, yakni ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita bertakbir, kita memuji Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah pun solat sunat ba'diyah. Satu lagi sifat yang seharusnya, yang sewajibnya kita syukuri, Allah masih lagi menitikkan, menerapkan dalam hati nurani kita ini sifat istiqamahnya kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu, sebenarnya dia telah berada dalam syurga Allah, insyaAllah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semua jemaah-jemaah di sini, pasangan-pasangannya, suami isteri, anak-anak, cucu-cucunya, supaya diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan, dan juga dipertingkatkan segala amal ibadah kita yang kita ingin jadikan ianya sebagai satu tabung bekalan, saham yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita akan bertemu, tapi belum pasti lagi bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sering kali saya sebutkan bahawa kematian ini tidak menunggu kita menjadi baik, tapi orang yang baik seperti tuan-tuan ini sentiasa menunggu akan kematian. Kematian tidak kira tempat dan juga masa. Kita sering kali mendengar berita-berita dalam surat khabar, dalam YouTube, dalam TV sebagainya, yang ada orang yang mati ketika rumah terbakar, ada yang mati kerana banjir, ada yang mati kerana kejutan elektrik, ada orang yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang ke kampung untuk menyambut perayaan, dan adanya orang yang juga meninggal dunia dalam satu majlis-majlis ilmu, yang duduk tengah-tengah menyandar sebagainya, duduk meninggal dalam satu majlis ilmu. Ya, kalau kata begitulah caranya, alhamdulillah. Ya. Jadi yang duduk menyandar tu berhati-hatilah. Ya. Tapi alhamdulillah, syukur kerana
husnul khatimah kita itu berada dalam bulan Rejab ini. Tak? Ini dah masuk 4 Rejab. Yang tadi 3 ni dah 4 Rejab. Dan setiap kali masuk Rejab, para imam akan mendoakan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Allahumma barik lana fi Rajab. Doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan ke atas kami ini pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampailah kami ini ya Allah masuk kepada bulan Ramadan. Diharapkan kita insya-Allah berjumpa lagi pada Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Apa yang saya nak cuba sampaikan bahawa apa juga kebaikan yang kita buat pada bulan haram. Rajab ini adalah salah satu 4 daripada bulan haram kan. Yang 3 bulan lagi adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Yang Nabi kata syahrun mutawalliyat, bulan-bulan yang berturutan ini. Dia sambung, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram ini. Tapi Rajab ini Nabi sebutkan sebagai Rajab Madur, iaitu bulan yang berada di pertengahan antara Jamadul Akhir dan Sya'ban. Dia tidak berada di bersama dengan 3 bulan yang lain. Madur ini Nabi sebutkan oleh kerana dia dilaqabkan oleh satu kabilah Madur, itu orang yang kabilah yang paling taat sekali, yang banyak melakukan amal ibadat ketika masuk pada bulan Rajab. Yang mana semua orang faham, semua orang tahu bahawa bulan haram ini diharamkan untuk kita berperang, haram untuk kita berbunuhan, diharamkan untuk kita melakukan kemaksiatan yang lain. Bukan bermaksud untuk bulan lain itu boleh. Dah. Maknanya bulan ini, kalau gelah kata maksiat pada bulan lain itu dah haram dah, kalau buat lagi bulan ini lagi haram. Gitu. Lagi besar dosanya. Lawannya pula, kalau kata bulan lain itu kita buat baik, buat bulan ni lebih baik lagi. Lipat kali gandakan lagi amalan-amalan kebaikan yang kita buat tersebut. Termasuk jugalah berada dalam satu majlis ilmu ini, maka besar pahalanya tuan-tuan. Besar pahalanya yang diperoleh. Besar tak besar, mungkin kita rasa bahawa ketika ini kecil je. Tak. Kecil kan, tak ada apa pun. Lebih baik bawa Grab part time, boleh duit lagi. Lebih baik pergi tempat-tempat yang boleh menghiburkan hati alam anda sebelah. Tetapi bila tahu besar ke kecil, bila kita meninggal dunia, yang merupakan wifi direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti ialah ni pahala-pahala yang ini tuan-tuan. Orang yang majlis ilmu ni, tapi dia hadir kenapa? Hadir kerana untuk mendapatkan barakah dan mendapatkan pahala ilmu itu. Itu yang kita nak belajar. Bila saya minta anak saya tingkatan 3 itu masuk seminar falak, dia pun tanya saya untuk buat apa ya abah? Falak. Itu untuk nak cek astronomi sebagainya, kiblat. Lepas tu dia kata kita bukan nak kerja tu pun. Jawab. Jadi saya kata belajar ilmu ni tak semestinya kita nak jadi kerja tu dah. Kita belajar bab nikah, adakah berani nak nikah lain? Tak. Untuk nak tahu. Kita belajar bab apakah haram ke babi, bukan nak suruh makan babi, tak. Nak tahu supaya ianya dapat kita beramal dengan ilmu itu. Walaupun belum lagi. Kita belajar bab ad-darurat.
tak semestinya darurat lagi. Itu maknanya ilmu-ilmu yang seharusnya juga kita tahu, termasuk jugalah perkara yang saya sebutkan tadi, bahawa pahala-pahala yang boleh kita garap, boleh kita grabkan, boleh kita grabkan untuk kita nak dapat ini, termasuk jugalah dalam bulan-bulan Rejab ini. Sebab tu Ibn Rajab Al-Hambali sebutkan bahawa Rajab ini ialah bulan agung. Bulan agung. Maknanya besarnya. Agung ni besar. Kalau kata yang di Pertuan Agung pun dah nampak besar, ini pula agung lain. Dan bulan Rajab akan berlaku satu peristiwa agung dalam Islam kan, yang sewajibnya kita kena yakini. Itu peristiwa Isra' dan Mi'raj yang para ulama sebutkan berlaku pada 27 Rejab itu. Kalau ikut akal memang tak boleh percaya, tapi keimanan tu peristiwa agung. Kalau agung lalu pun kita rasa lain dah. Betul tak? Saya minggu lepas ada jugalah diminta supaya menghadap ke istana, ada urusan rasmi sikit. Tu pun dia dah tulis dah, okey kena pakaian ni, kemudian kena duduk bagaimana, kena ucap juga bagaimana, tak boleh cakap anak hantar. Biasanya kita anak hantar tak boleh kan, patik dengan pacar-pacarnya. Jadi ada skrip yang perlu kita buat. Itu agung di dalam dunia ini. Bagaimana pula kita lihat yang bahawa bulan yang agung ini yang sangat besar, yang menjadi tempat untuk kita bercucuk tanam, untuk kita sirah. Sebab tu Abu Bakar Al-Bakhli sebutkan bahawa Rejab itu bulan untuk kita bercucuk tanam. Kemudian Sya'ban itu bulan untuk kita siram. Dan Ramadan itulah bulan untuk kita nak tuai akan apa jua pun. Kita Ramadan itulah baru nak cucuk tanam, nak tuai dah. Ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan pun juga dah doa dah. Kita 3, alhamdulillah jugalah. Ada jugalah 3-nya. Baik. InsyaAllah kita pada malam ini kita menyambung lagi dalam pengajian kitab kita, kitab Hal surat 58 dalam tajuk yang baru, bab yang baru tentang halal haram dalam kehidupan orang Islam ini. Nanti kita akan bincangkan hukum makanan dan juga minuman yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan, dan juga yang ketiganya berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Sekarang ni orang duk heboh bincang bab kekeluargaan. Kahwin pun juga bising, bergaduh juga bising. Yang bersalin juga masuk surat khabar, yang gugur pun juga masuk surat khabar. Namanya orang yang selebriti ni, kita yang merahan ni dah berapa kali gugur tak masuk surat khabar pun tuan. Berapa kali kahwin dah tak masuk surat khabar. Bercerai ke dah 30 kali bercerai dah tak masuk surat khabar. Kalau artis, kalau dia jadi apa pun juga isu tak masuk surat khabar. Madu kelahi pun masuk surat khabar. Hebatnya artis. Baik, kita teruskan dengan hukum makanan dan juga minuman. Berkata tuan kita, sejak dahulu lagi umat Islam amat berbeza dari segi pemakanan dan juga minuman mereka. Ada yang dibolehkan untuk mereka dan ada yang tidak dibolehkan, khususnya dalam memakan daging binatang. Dan kita lihat bahawa bab makanan ini banyak khilaf ulama. Dia tak sama seperti bab akidah. Kalau bab makanan ini fiknya dia akan berlaku khilaf. Bukan setakat hukum, makanan juga berbeza. Bukan setakat negara, negeri pun juga beza. Makanan orang Kelantan apa?
Nasi kabut. Nasi kabut. Makan orang Jawa soto. Apa makan hak yang tempe kan? Dah lain dah. Yang belah sana budu belakang Kelantan. Yang Negeri Sembilan pula tempoyaknya dengan Melaka Cencaluknya berbeza. Itu pun juga berbeza. Jadi apatah lagi dalam bab-bab yang lain, hukum-hukum yang lain, ya. Adapun dalam persoalan makanan dan minuman dari tumbuhan, memang tidak pernah dengar adanya perbezaan yang banyak di antara manusia di hal yang permasalahannya. Yang banyaknya bab hukum ni adalah bab sembelihan haiwan, ya, haiwan. Kalau tumbuhan dia akan kata ianya adalah harus jika ianya selamat. Kalau ianya memudaratkan, beracun, maka hukumnya adalah haram. Contohnya apa tuan-tuan? Tumbuhan yang diharamkan. Ketum. Kan ketum. Jual ketum kaya tuan-tuan. Jual ketum ni kaya. Walaupun dia ada khilaf, kita peganglah pada fatwa dan juga undang-undang yang ada. Walaupun orang jual ketum ni adalah jutawan. Jutawan tu memang. Tapi apa yang berlaku di Thailand lately kan? Kan Thailand kan dia halalkan ketum. Kita tak boleh. Maka hari ini kesan dia sukar untuk nak kawal penyakit yang ada pada ketum tu. Memang ada manfaatnya, tapi keburukannya itu lebih besar. Nak undur balik, ahli parlimen kata payah dah. Dengan ketagihannya, dengan akhlak sebagainya. Sebab tu kita jangan fikir bahawa Allah takkanlah nak haram juga ketum. Orang minum okey ubat. Boleh sihat, boleh sakit. Memang ada tuan-tuan. Tapi yang masalah yang salah guna tu, yang dicampurkan dengan ubat batuk. Sebab tu bila dia rebus air ketum tu, dia akan nampak keruh sikit sebab campur ubat batuk. Kalau dia tak campur ubat batuk, daun dia rebus ketum tu dia agak cerah sikit. Pekat tu campur ubat batuk. Campur ubat tikus lagi. Dah nak bagi kick lagi tak? Memang dia adalah tumbuhan, tapi dia beracun. Macam juga kita lihat buah-buah yang beracun. Sebab tu petua-petua orang yang masuk ke hutan untuk memburu, kalau dia nak makan satu buah, dia akan tengok tupai makan ke, buruk makan ke. Bila tupai makan, buruk makan, dia makan sikit, dia buang, biasanya beracun. Kita pula, nasib baik tupai buang, buruk buang, kita pun ambil. Tengok mati. Maka dalam hal ini, itu dia punya kaedah. Ya. Tapi bila disabitkan dengan daripada tumbuhan, daripada sumber haiwan, dia akan banyak persoalan. Haiwan. Dia akan pergi pula haiwan yang halal ke haiwan yang haram. Kalau tempat kita, mungkin kita kata halal. Tempat yang lain dikatakan haram. Sebab dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang lebih menggunakan kaedah zara'i ikhtiyati itu lebih lagi. Haiwan yang bertaring tak boleh. Yang bergading juga tak boleh. Yang kuku yang bercakar juga tak boleh. Dia ada kaedah-kaedahnya itu. Yang karnivor ni, yang duk makan, yang terkam ni. Jadi kalau kata haiwan yang halal, yang tak sembelih mengikut hukum syarak pun juga tak boleh. Termasuk jugalah dalam minuman. Begitu juga yang pernah kita bincangkan tentang khamar, tentang arak. Dalam pandangan-pandangan mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki kata illah arak itu diharamkan kerana illahnya itu mabuk. Kalau buang sifat mabuknya itu, maka hilanglah kenajisan arak. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tak boleh. Walaupun dihilangkan sifat mabuknya itu, tapi still lagi namanya adalah arak,
Ya, maka hukumnya lah najis, tak boleh. Itu pun dah ada khilaf. Jadi kita meraihkanlah kekhilafannya itu. Sebab tu bulan lepas, 2 minggu lepas ke bulan lepas itulah, ada sahabat saya pergi buat umrah. Yang saya pernah cerita sebelum ni, yang sahabat saya pergi bertugas haji tahun lepas. Ini baru dia kata dalam pasal raya Ben Daud, Ben Daud. Nampak tau? Ada kan? Masuk dalam tu, dia tengok ada satu air Heineken. Nah, Heineken dalam tu. Heineken ni satu dunia tahu tak? Arak, kilang arak lah Heineken. Tapi free alkohol. Dia pun ambil video sebagainya. Dan juga dia pun tanya. Saya kata dalam pandangan mazhab Syafi'i termasuk jugalah fatwa mengatakan bahawa air yang dikaitkan dengan arak ni tidak boleh dikatakan halal. Maknanya haram lah. Walaupun dianya tidak memabukkan. Makasiru haram. Apa yang banyaknya menjadi mabuk, sikit pun juga dia akan jadi haram. Itu hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Ya? Jadi dalam hal ini ada pandangan-pandangannya itu. So kita raihlah pandangan-pandangannya itu. Tapi kita yang duduk sifat warak ni, walaupun berada di haramain sekalipun, kita peganglah benda-benda yang boleh kita pegang ni. Kecuali yang fatwa yang berkenaan dengan pegang tersentuh kulit lelaki perempuan yang kita tawakuf, yang tulan cinta, yang ni soal kata yang dah berada di luar daripada Masjid Haram ni. Bagi orang Arab dia kata kullu muskilah. Kullu halal. Mafi muskilah. Semuanya halal. Tapi kalau kata yang produk yang import juga banyak juga tu, banyak. Banyak juga. Dia bila halal. Walaupun sekarang ni duduk sibuk soal kata mahal umrah. Kan umrah dah jadi mahal. 2 hari lepas saya baca dalam khabar mungkin 10,000 seorang. Untuk seorang kan, untuk yang nak pergi umrah. Haji ni wallahu a'lam berapa pula kos. Makin mahal. Itu ada yang kata kalaulah tidak ada haramain, kalaulah tidak ada dua masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram itu, orang tak pergi dah Arab Saudi. Oleh kerana ada 2 masjid itu dan asal usulnya daripada Nabi Muhammad SAW, maka orang pergi kerana ibadah, bukan kerana menancung. Kan banyak kes yang kata hotel diberikan kepada orang lain. Rupanya 2 hari lepas saya kuliah subuh di Shah Alam, ada dengan lawyer tu, Datuk. Dia kata, Ustaz, dalam agreement dia tu, dia ada satu term. Hotel boleh menaikkan harga, boleh diberikan kepada orang lain. Pula dah. Sign juga. Jadi ya, itu bukan khilaf. Itu bukan khilaf. Itu adalah kerana ingkar akan perjanjian akadnya itu, tapi ada safe clause dipanggil kan. Clause selamat lah, apa juga pun dia boleh pegang itu. Ya. Baik. Islam juga tidak mengharamkan hasil dari tumbuhan kecuali mana yang telah menjadi khamar, seperti itu arak, sama ada ia berasal dari anggur, kurma, bijirin atau apa saja barangan yang lain apabila ia bertukar menjadi arak dan minuman yang memabukkan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan hanya sampai ianya mabuk, tetapi ianya ada kaitan dengan arak. Orang tanya orang yang pergi bekerja di Australia, New Zealand, juga negara kutip anggur untuk nak dibuat arak. Ataupun juga dia menanam anggur untuk nak dibuat arak. Maka ulama bincang hal ni.
Semua orang tahu bahawa arak itu apa jua yang ada kaitan dengan arak. Ada hadis yang sahih yang ada di 10 golongan itu dah memang confirm dah. Yang ada kaitan dengan itu, termasuk dia kerja mengutip buah anggur dan juga dia telah tahu bahawa anggur itu untuk nak dibuat arak haram hasil kaji. Ya? Ataupun juga ditanam anggur untuk nak dibuat arak, ditanam buah bali untuk nak dibuat proses arak, ditanam buah betik untuk nak dibuat proses arak, sama. Walaupun asalnya adalah harus tanam betik, buah bali, bijirin-bijirin asalnya itu hukumnya adalah harus, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana ianya itu tujuannya itu ke arah perkara yang haram, maka kullu ma ada ila haram, setiap apa yang membawa kepada yang haram, fahuwa haram, dia akan menjadi haram. Oleh kerana itu perkara-perkara yang sebegini kita pun juga kalau ada yang ada kaitan dengan rasuah, yang ada kaitan dengan riba, yang judi sebagainya, maka kita jauhkan tuan-tuan supaya tidak tak timbul hasil-hasil ini. Islam juga mengharamkan semua benda yang boleh menghilangkan kesedaran akal dan melemahkan tenaga, termasuk yang membahayakan tubuh badan. Macam ketum tadi, ketum yang membahayakan, macam rokok tak membahayakan. Apa lagi yang bahaya? Ganja yang bahayakan. Dadah tu memang dadah. Ya. Termasuk ubat-ubat yang boleh memudaratkan. 2 minggu lepas apabila kami bincangkan tentang lambakan ubat-ubat kuat sekarang ni kan. Orang jual ubat-ubat kuat. Ada juga yang nak mengonsiji halal untuk ubat kuat ni tuan-tuan. Ahli farmasi kata bahawa sebenarnya ubat kuat ini dia masukkan dalam tu adalah bahan-bahan ramuan yang ke arah mati pucuk. Oleh kerana itu siapa yang nak ambil ubat kuat ini perlu rujuk kepada doktor dulu. Kita ni nak elakkan mati pucuk. Tapi sebenarnya dia ada bahan-bahan yang boleh mengakibatkan ke arah mati pucuk. Tapi lambakan ini tuan-tuan banyak sangat. Tu yang nak mohon halal, yang tak mohon lagi banyak. Jadi kesimpulannya ramai lelaki-lelaki Malaysia ni yang lemah, yang memerlukan kepada ubat. Yang memerlukan kepada ubat. Yang lemah semangat, yang lemah semangat. Oleh kerana itu jangan sebab sekarang ni bila body antara punca yang berlakunya, sebab sekarang ni dibincangkan tentang kekurangan susu ibu. Memang fatwa telah pun ada berkenaan dengan tak boleh menubuhkan bank susu. Bank susu tak boleh. Sebab akan berlakunya percampuran dan juga risau kukuk berlakunya kepada anak susuan. Maka bank susu tu tak boleh. Tetapi hakikatnya anak-anak yang membesar, bayi-bayi yang dilahirkan sekarang ini kurang antibodi sebab ibunya tak ada susu. Susu tak ada. Pergi ke mana wallahualam. Kurang susu. Bila kurang susu menyebabkan anak ini membesar tanpa antibodi yang baik. Diberikan susu lembu lah. Tak sama tuan-tuan. Susu lembu dengan susu orang ni. Dan juga dicampur pula ibu-ibu muda sekarang ni tak nak menyusu anak dia. Sebab nak menjaga body lagi. Yang tak nak. Jadi menyebabkan kurang susu itu. Betulkan ibu-ibu muda. Ada ibu muda tak? Yang angguk tu ibu tua, ibu muda senyap. Hakikatnya begitu. Jadi kami pun nak buat macam mana? Bank susu tak boleh buat. Maka pegang lagi lah kepada fatwa yang ada itu. Boleh ibu-ibu lain memberikan.
susunya itu pada ibu-ibu yang banyak susu ni, yang ada nombor, okey, pada anak-anak yang kurang, yang inginkan susu ibu, adalah maklumatnya supaya kenali ini yang dah 5 kali kenyang, yang akan menjadi anak susuan itu. Semuanya itu kurang makan. Bila kurang makan memang kurang susu dah. Orang zaman dulu makan cukup, susu pun banyak. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza. Orang zaman dulu tak pandai masak, tapi susu banyak. Orang zaman sekarang ni, isteri yang sekarang ni dia pandai masak, tapi susu kurang. Apa sebab tuan-tuan? Isteri sekarang ni pandai masak. Orang zaman dulu tak pandai masak, tapi dia rajin masak. Yang sekarang ni pandai tekan Foodpanda. Dah asyik-asyik Foodpanda, Grab sampai rumah. Jadi makanan-makanan ini tak sama seperti air basuhan itu. Dan bila kita bincang balik soal kata punca perceraian juga, isteri tak nak masak. Kasih sayang di antara suami isteri itu telah terputus. Sebab tak nak, semua dah order. Itu yang duk order sebagainya. Jadi kasih sayang suami itu lebih kepada mak sia yang duk order tom yam. Duk rumah tak ada. Tak, hakikatnya sekarang orang duk cerita pasal ni, kena ada khutbah khas. Kena baca khutbah khas tak? Dek kerana apa? Dek kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku ni tuan-tuan. Kasih sayang suami isteri. Sebab tu kepada ibu-ibu sekalian, kalau anak perempuan kita yang nak kahwin, kena pesan elok-elok. Kena pesan. Sama ada mak ke ayah boleh pesan kepada anak. Sebagaimana Ummu Hakim pesan kepada anak perempuan ni sebelum kahwin. Dia panggil anak perempuan dia, wahai anak, esok engkau akan keluar daripada sarang hidupmu yang lama, akan berhijrah kepada sarang yang baru bersama suami. Maka taatlah kepada suamimu dan juga jaga mata suami, jaga hidung suami, jaga perut suami. Apa maksudnya tuan-tuan? Jaga taat tu ialah jaga mata. Maknanya jaga mata suamimu. Supaya apa? Kamu sentiasa berkosmetik, jaga kecantikan itu kepada suamimu. Kalau kata jaga hidung suamimu, maknanya sentiasa berwangi-wangian dengan suami. Bukan setakat wangian untuk pergi kerja sahaja, nak tidur pun juga spray minyak wangi. Isteri kita ada tak nak tidur dia spray minyak wangi? Ada? Minyak angin. Minyak cak kapak, minyak angin je. Spray minyak wangi tuan-tuan. Sebab nak jaga hidung suami, bukan jaga hidung bos. Nak pergi kerja memanglah. Ni pun benda simple je. Dan minyak wangi ni wajib suami yang beli, bukan isteri yang beli. Termasuk dalam nafkah. Selain daripada nafkah rumah, pakaian, dan juga makanan, termasuk nafkah yang ada kaitan dengan kecantikan dan juga kebersihan. Sebab tu Jakim letakkan yang keempat, yang kelima juga tanggungjawab suami. Maknanya kalau kita inginkan isteri kita ini cantik, maka suami yang membelikan barangan-barangan yang ada kaitan dengan kecantikan. Kalau nak minyak wangi, beli pun minyak wangi. Kalau nak bagi nampak kurus, slim, beli. Kalau perlu masuk spa, nak rebonding rambut, masuk spa. Bukan spa Pesin 8 tu.
Spa. Kalau harga 200 kena masuk, kena bayarlah 200 kena masuk. Sebab kita nak isi kita kan cantik. Kalau nak bersih shampoo tu, sabun, maknanya suami yang kena beli sebab dia ada kaitan dengan kebersihan. Itu. Gincu biasa suami beli ke isteri yang beli? Isteri beli tak? Tapi duit suami kan? Betul tak ni? Betul ke Ajah? Tak apa nak jawab. Baik. Jadi yang ada kaitan dengan kosmetik pun juga tengok ianya halal ataupun haram. Nah, kita nak beli shampoo, nak beli sabun sebagainya, pastikan ianya daripada sumber yang halal. Walaupun kita lihat shampoo ini kebanyakannya buat daripada yang sintetik, buat daripada bahan kimia. Tapi ada juga shampoo-shampoo yang kita lihat bahawa dia buat juga daripada sumber, contohnya sumber lemak haiwan. Lemak haiwan ni seperti apa? Seperti telu. Telu ni lah lemak lembu. Jadi kalau lembu dia ada kaitan lah dengan haiwan tadi. Sama ada sembelih ataupun tidak. Memang dia sumber daripada lembu, tapi lembu tu sembelih ataupun tidak. Jadi semua perkara-perkara inilah yang membawa kepada kebahagiaan dalam kehidupan. Bukan hanya bahagia itu duk main sebut I love you je dah. Semua perkara-perkara ini perlu kita ambil kira. Bab yang halal yang haram ini akhirnya dia akan pergilah kepada hati manusia itu. Jadi oleh kerana itulah kita melihat bahawa perkara yang melibatkan makanan, minuman dan juga barang godaan ini banyak perkara-perkara yang adanya khilaf-khilaf dalam pandangan mazhab. Pokok mana pun kita yang berada di Malaysia ini keluar daripada khilaf itu, ambillah fatwa-fatwa yang berkaitan yang telah dikeluarkan oleh fatwa kebangsaan itu, kita ambillah yang itu. Jangan ambil daripada ustaz-ustaz yang lain yang bertentangan dengan fatwa, jangan. Kita ambillah yang tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa yang ada dah. Wallahu a'lam. Untuk itu sebagai intro berkenaan dengan hukum makanan dan minuman, nanti kita akan masuk terus kepada bab sembelihan, hukum hakam yang melibatkan sembelihan dan juga hukum hakam yang melibatkan yang thayyibah, yang baik menjadi sifat manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Syak dah kan? Syak A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa tijaratan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.